Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau bunda tak ada lagi kita buatlah terus ke 9. Bunda pergi mana? Bunda pergi mana? Setiap hari Jumaat daripada klinik Zaharan. Oh, ya. Yang datang setiap hari Jumaat. Ya, saat ni dah habis klinik, penat pula bunda-bunda. Kesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kita start pukul 9 ya, bunda-bunda. Hari Sabtu pula hari Jumaat. Okey, kita akan zikir munajatlah. Kita istighfar, kemudian kita ikuti dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan kita teruskan zikir munajat. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله Suara kita kalau kita nak cakap mana? لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا Kalau الله kecil ni tu mati semua. Kecil-kecil حبيب ni lah sini. لا إله إلا الله Ada suara tapi apa kalau kita nak cakap tak ada tempat nak kecil. لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل
Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati dosa dan berhala dunia. Ya Nur Ya Hadi Ya Haq, 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 Ya Nur Ya Hadi Ya Haq. Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta marifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah, dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkan hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berikanlah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayy, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad,
Ya Hayyu ya Muhyi Ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau Tuhan kami. Layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Sabika, bateri low. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat salawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta memurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa ant. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Karena itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikuti, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala muhabbatik wa altaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik
ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk berdaulat dan menyokong syariat. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat pengetahuan sebenar tentang. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semua. Qunut nazilah. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'azzal islam wal muslimin. Allahumma adhill asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin dan mukminat, muslimin muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkallah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Oke. Tafsir kita belum habis. Ya. Ayat apa nih? Surah Fajr. Di surah. Ini Ustazah sambung ayat 24 sampai 30 lah. Tapi tak apa, Ustazah nak ulang sikit. Satu boleh lah, tak bisa. Bagus juga. Nampak muka? Nah, Ketika tak nampak muka Cik Puan. Okey. dah. Saya telah bahagikan untuk senang kita hafaz, untuk senang kita ingat ya, pada 3 bahagian. Ayat pertama sampai ayat 14. Ya. Dan untuk sekali kita faham ayat pertama sampai 14. Kita bahagi-bahagikan supaya senang kita faham. Saya nak tanya, ni faham tak? Satu ayat pertama sampai ayat 14.
Kemudian ayat 15 sampai ayat 20. Ingat lagi. Kemudian ayat 21 sampai habislah. Ayat 23. Jadi kita bahagikan 3 begitu. Jadi hari itu kita dah sempat sampai ke ayat 23 kan? Ya. Ha? Ya, betul. Surah Al-Fajr. Baqarah kita baca untuk Isnin kan? Isnin kita nak baca 89. sebenarnya Baqarah. Ini itulah tafsir ayat tafsir suratul Fajr. Suratul Fajr. Dua bahagian yang kita bahagi itu faham tak? Benar-benar faham tak? Kalau lupa dah, sikit pun tak ingat. InsyaAllah ingatlah. Ya. Ingat sikit pun tak apa. Ingat sikit pun tak apa. Iaitu kita baca surah Fajr. Kita baca suratul Fajr. Fajr apa makna Fajr? Fajar lah. Fajar. Kita baca suratul Fajr tu Allah nak menyatakan bahawasanya dia nak azab orang kafir tu, akan azab orang kafir itu dengan sumpah dia dengan beberapa perkara. Allah sumpah beberapa perkara untuk nak mengatakan dia nak azab orang kafir. Mesti nak azab orang kafir tu. Perkara. Mana? Difahami bahawa jawab kepada sumpah itu daripada ayat yang selepas tu. Sebab ayat selepas tu cerita tentang kaum-kaum yang telah diazab oleh Allah. Kaum apa? 3 kaum. 3 kaum apa? Kaum Ad, Samud, Firaun. Itu telah diazab oleh Allah. Di dunia lagi Allah azab mereka. Kemudian Allah kata apa lepas tu? Allah kata apa lepas tu? Allah kata kaum yang 3 tu, iaitu kaum Ad, Samud dan Firaun tu, Allah akan azab mereka. Allah akan azab dan Allah akan fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Sebab apa? Mereka tu membuat kerosakan di bumi ini. Taghauf. Apa dia kata? Kata apa ya? Nanti mereka ni taghaw fil bilad, sebab mereka tu membuat apa ni perkara yang sewenang-wenangnya di negeri mereka. Kalau kaum Ad, kaum Ad tu melakukan apa ni, melakukan perkara yang sewenang dalam negeri itulah. Dan kalau kaum Samud, itulah apa ni Nabi Saleh punya kaum, maka mereka juga melakukan taghaw fil bilad, mana melakukan perkara yang sewenang-wenangnya di negeri mereka. Dan mereka juga melakukan apa? Tiga-tiga kaum ni melakukan apa? Fa aktsaru fihal fasad. Mereka ni memperbanyakkan di dalam kerosakan dalam negeri mereka. Seperti kita lihat kaum Ad, kaum Samud juga melakukan banyak kerosakan dalam negeri mereka. Begitu juga kaum Firaun. Kaum Firaun melakukan banyak kerosakan dalam negeri mereka. Contohnya mereka apa? Mereka mengazab. Mereka azab mana orang-orang pada zaman itu, pada zaman apa ni Firaun, pada zaman Nabi Musa tu. Kita lihat Firaun Nabi Musa tu melakukan yang demikian. Maka dengan sebab tu Allah mencurahkan sabba, mencurahkan pada mereka ini cemeti azab, cemeti seksa, sauta azab. Sau tu cemeti. Allah umpamakan azab yang sedikit yang mereka tempuh di dunia ini seolah macam sedikit saja, macam kena cemeti je. Cemeti azab, seksaan. Wasabba alaihim rabbuka sauta adab. Dan ingatlah sesungguhnya Tuhan itu tetap sesungguhnya Allah itu tetap mengawasi, tetap berada di tempat pengawasan. Itu 14 ayat yang pertama. Kemudian kita lihat yang ke-15, ke-16.
Apa Allah nak kata di sini? Allah nak mengenai apa ni, sikap manusia. Sikap manusia apabila mereka diberi cubaan, ibtila, apabila mereka ini diberi cubaan, mereka akan kata apa? Beri cubaan dengan apa? Dengan diberi nikmat, beri kemuliaan, mereka kata, oh, ini Tuhan telah memuliakan aku. Tuhan telah akraman, Tuhan telah memuliakan. Mereka akan kata gitu. Kalau mereka nak bersyukur, sepatutnya bersyukurlah. Dan kalau pula mereka dicoba dengan dikurangkan rezeki, qadara alaihi rizqah, apa mereka akan kata? Tuhan menghina aku. Inilah sikap-sikap yang tidak baik yang ada pada manusia. Tak kiralah manusia dulu kah, manusia kafir kah, manusia Islam kah, sebab sikap ini memang ada pada manusia. Maka apa Allah kata? Allah kata kalla, jangan bersikap demikian. Jangan yang kaya nak kata bahawa Allah memuliakan aku sebab Allah bagi aku kaya. Padahal itu adalah dugaan cubaan Allah. Orang miskin pula, jangan kata pula Allah menghina aku, ahanan. Kalla, jangan kata begitu. Kalla, tidak sekali-kali, jangan begitu. Sebab kamu ni bukan setakat kamu cakap aja. Mana Allah kata bukan setakat kamu ni bercakap kata Allah muliakan aku. Kalau Allah bagi rezeki, beri kesenangan, beri kemuliaan, Allah muliakan aku. Mana dia kata begitu. Dan kalau dia miskin, dia kata Allah menghina dia. Bukan setakat tu kamu, bukan setakat kata-kata. Kamu ni bukan setakat kata-kata saja, malah kamu ini lebih pada tu. Balla tukrimunal yatim. Malah kamu tidak memuliakan anak yatim. Kamu bila Allah beri kemuliaan kepada kamu, beri kekayaan kepada kamu, kamu lupa diri, tidak beri atau tidak memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim itu dengan memberi infak kepada mereka, tidak menghormati anak-anak yatim. Balla tukrimunal yatim. Itu satu. Selain daripada itu apa buat lagi? Mereka ini tidak saling mengajak, tidak saling memberi perangsang supaya memberi makan kepada orang miskin. Wala tahadduna, tidak saling mengajak untuk memberi makan kepada orang miskin. Lagi apa yang ketiga? Mereka ini juga memakan harta warisan orang. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Makan harta warisan anak yatim. Kalau ada anak yatim yang yang tinggal oleh bapa dia, maka kamu ambil harta dia, kamu makan harta itu sewenang-wenangnya sampai licin. Aklan lamma dia makan sampai licin. Tak bagi langsung kepada anak yatim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu suka kepada harta, sangat suka kepada harta. Kesukaan yang sangat-sangat hubban jamma, sampai tak kira dah datang dari mana, halal ke haram ke apa ke, asal dapat tak kira dah. Jadi kita lihat empat perkara ini khususnya yang berlaku pada zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu kalau makan harta warisan ni itu pewarislah. Mungkin siapa? Mungkin bapa saudara pada anak yatim tu, bapa saudara kepada anak yatim atau abang ke, maknanya mereka ingin menguasai harta itu sampai sikit pun tak bagi kepada kanak-kanak tadi ataupun kepada isteri. Mana kedudukan perempuan dan anak-anak pada zaman
Nabi dulu memang tidak sebut masa jahiliyah lah, tidak terbela melainkan selepas datangnya Islam. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma dan wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ini selain daripada kata-kata orang yang tadi tu, orang yang Allah beri kemuliaan, orang yang Allah berikan kepada mereka, dugakan mereka dengan kesusahan, selain daripada kata-kata mereka, apa mereka kata yaqulu rabbi akraman, satu lagi kata yaqulu rabbi ahanan. Selain daripada kata-kata ini yang mereka lakukan, empat perkara ni itu tidak memuliakan anak yatim, tidak suka mengajak untuk memberi makan kepada orang miskin, dan mereka ini makan harta warisan sampai licin, dan mereka sangat suka dan kepada harta, suka sangat-sangat sampai tidak hirau dah dari mana sumber harta itu, dan tidak dibelanjakan kepada, apabila harta itu ada, kaya, maka tidak dibelanjakan, tidak diinfakkan, tidak diberi kepada tempat yang sepatutnya. Jadi itu yang boleh kita faham sampai ayat 20. Kemudian ingat semua tu tadi, ingat semua, kalla idza dukkatil ardh. Tidak sekali-kali. Jangan bersikap begitu. Jangan bersikap dengan apa yang ayat yang ke-15, 16, 17, 18, 19, 20. Jangan begitu. Kalla, tidak sekali-kali. Sebab kehidupan di dunia ni bukan akan terus menerus seperti yang kita kecapi pada hari ini. Sebab kehidupan di dunia ni akan berakhir. Berakhir dengan apa? Apa yang kita sebut sebagai kiamat. Qiyamah. Kehadapan kehidupan di dunia ini, apa yang kita sebutkan akan mengalami nafkhah, akan mengalami tiupan sangkakala yang kita sebut dulu. Nafkhatu pertama faza', nafkhatul kedua nafkhatus sa'iq, yang ketiga nafkhatul ba'si wan nusyur. Mana dunia ini akan berakhir dengan tiupan sangkakala. Itu yang disebut di sini. Kalla, ingat, iza dukkatil ardu dakkan dakkan. Apabila bumi ini dihancurkan. Dakka itu maknanya dihancurkan. Dukkatil ardu dakkan dakkan. Apabila dihancurkan bumi ini sehancur-hancurnya. Dakkan dakkan. Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Dakkan dakka. Kita lihat ya, perkataan yang bunyi macam sama dengan perkataan pertama. Dukka, dakka. Dakka mana benda tu akan berlaku sangat dahsyat. Dan akan berlaku, kalau kata dukka tu dihancurkan, maka dakkan dakka, sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya. Okey. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Saya nak bawa sikit kepada suasana yang akan berlaku nanti, suasana yang berlaku selepas berlakunya tiupan sangkakala pertama, kedua dan seterusnya. Makna ini dia nak cerita apabila dah bumi ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau kita baca surah-surah yang akan datang ni pun, kita akan lihat bahawasanya dalam ayat ada menyatakan apa? Iza sama'u fatarat. Apabila langit pecah. Langit akan pecah. Ke mana langit pecah? Ya Allah, takutnya. Atas langit tu ada apa? Apa logam yang ada atas langit tu? Logam jenis apa atas langit tu kalau dia pecah?
Kalau macam kita kata kaca, macam apa ni, nipis itu tak apalah. Tak tahu logam yang berapa berat yang kalau pecah jatuh ke bawah ni macam mana, apa berlaku. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Itu bukan langit tu, awan yang kita tengok tu. Tak sampai ke langit. Kalau naik kapal terbang pun yang nampak pun awan juga, bukan langit lagi. Ya. Jadi izas sama'u fatarat. Kemudian apa lagi akan pecah? Wa idzal kawakibun tasarat. Apa dia kawakib? Bintang-bintang. Bintang-bintang bertaburan, berkecai. Bintang banyaklah, bintang sangat banyak. Juta-juta kan. Ada nyanyi dia berjuta bintang. Macam berjuta-juta bintang. Yang akan jatuh berkecai ke bawah ni. Ya Allah, bagaimana keadaannya. Allah sangat menakutkan bintang. Dan kemudian apa lagi Allah kata? Wa idzal biharu fujirat. Apabila laut itu menjadi apa ni? Beruap, panas kan? Panas. Jadi apa ni? Jadi ombak yang besar. Itu macam mana tu? Sini sekarang pun orang kata apa? Sekarang ni berlaku apa? Air pasang kan, air laut dia naik pun dah kita kelang kabut tak sanggup dah. Bagaimana ke besok? Bukan setakat naik ke atas, tapi panas lagi air tu. Fujr. Kemudian yang last wa iza apa? Wa izal qubur bu'asirat. Dan apabila kubur itu dibongkar. Izal qubur siapa yang dalam kubur? Kita lah. Kita lah besok-besok ni dalam kubur tu dibongkar keluar. Jadi itulah suasana yang akan dialami oleh kita, mana kita nanti apabila berlakunya hari kiamat. Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Jadi nanti kita apabila berlaku kiamat tu, akan ada apa? Mahsyar. Kan? Akan ada mahsyar. Mahsyar ni apa? Tempat berhimpun lah. Orang yang mati daripada zaman Nabi Adam tu sampai sekarang ni. Cuba ingat. Cuba fikirkan. Berapa, tak nak kata apa, juta, berjuta-juta, triliun, tak tahu lah. Maknanya bilangan tu. Daripada masa tu sampailah pada berlaku kiamat tu. Masuklah kita dalam tu. Maknanya kita akan dibawa ke mahsyar. Akan halau kita ke mahsyar. Dihalau macam halau binatang. Mahsyar pada ketika itu, padang mahsyar. Padang tu saujana mata memandangkan. Maknanya tak ada bukit-bukit, tak ada. Bukit-bukit tak ada, lopak-lopak tak ada, gunung tak ada, apa lubang-lubang apa semua tak ada dah. Semua rata sama dan dikatakan berwarna putih. Berwarna putih. Semua pakat bersesak-sesak di situ. Bersesak-sesak di padang mahsyar nanti. Semua kita ni. Berapa lama duduk tu? Berapa lama duduk kat mahsyar tu? Tak ni lagi, tak hisap lagi tu, baru di padang mahsyar kita akan mengalami apa ni, seksa di padang mahsyar. Kalau kita yang tak beriman, kalau yang tak beriman akan merasa. Kalau yang beriman ni dia tak rasa lah sangat. Tak rasa lama. Kalau orang yang tidak beriman itu dia akan rasa lamanya 300 tahun ke 500 tahun ke 5,000 tahun. Macam-macam. Mana ulama menyatakan lamanya tu. Lama lah. Sampaikan lama tu bukan lama ni saja. Lama duduk situ mana ada makanan. Mana ada gerai-gerai mana? Tak ada. Nak makan apa ke tak ada. Mana tak ada makanan. Bagi orang yang tidak beriman, memang mereka pedih sebab tak ada makanan nak makan. Peluh pun sampai, orang kata apa? Ada kata sampai
ada yang ni sampai ke apa ni? Ke buku lali, ada sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke hidung. Itu. Mana mengikut keadaan amalan masing-masing. Sebab tu di mahsyar ni kita kena jaga. Kita kena jaga amalan kita ni di dunia ni supaya kita senang di mahsyar. Kenapa kita susah di mahsyar? Karena kita tak amal di dunia ni. Kita meninggalkan banyak amalan-amalan yang boleh menolong kita di mahsyar. Tolonglah diri kita. Saya pun nak cakap pada diri saya, tolonglah lakukan amalan-amalan yang boleh menyenangkan kita di mahsyar. Kita tidak rasa lama di mahsyar. Kita tidak rasa lapar dan dahaga. Kita tidak rasa matahari yang dikatakan senjengkal di atas kepala. Tak rasa tu. Sebab kita apa? Kalau kita baca perlindungan Allah di hari kiamat besok. Zil macam apa ni? Kata apa? Zil. Dapat perlindungan macam apa ni? Macam bayang lah, naungan lah kan. Mana di antara perkara yang boleh menaungi kita di padang mahsyar besok. Di antaranya dalam hadis tersebut. Itu seorang pemerintah yang adil. Kalau dia adil, dia akan dapat zil, mana perlindungan itu. Kalau dia apa ni, zalim di atas dunia ni, maka dia terimalah di mahsyar. Baru di mahsyar, tak kira lagi amalan, baru duduk apa orang kata, duduk sesak-sesak kat mahsyar tu. Sampai dikatakan di mahsyar tu, sesak-sesak tu sampai maknanya untuk letak kaki kita aja, untuk letak kaki je. Mana bersesak-sesak, berempit-rempit. Di mana tu? Dalam duk sesak-sesak tu di padang mahsyar tu, tiba-tiba Allah padam. Mana? Matahari tak ada. Padam, gelap gelita. Macam mana tu? Lagi dahsyat kelam kabut. Kelam kabut. Selepas itu, selepas itu tengok ni. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka, dan datanglah Tuhan kau wal malaku saffan saffa. Ini dia cerita ni, soalan ni cerita kat padang mahsyar. Wa jaa rabbuka, dan datanglah Tuhan engkau. Maknanya bukan Tuhan tu datang macam saya datang, Syirah ni datang kan. Datang di situ ialah nak menyatakan bahawasanya Allah menentukan hukumnya, membawa hukumnya, datang membawa hukum yang akan dihukum kepada manusia, apa hukumannya dia bawa. Wajah rabbuka, dan sedang malaikat mulai hadir berbaris-baris. Di situ nak menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada malaikat yang berbaris-baris, yang tak cakap apa, senyap aja, tak cakap apa, senyap. Wal malaku saffan saffa. Kemudian tak lama kemudian pula, waji'a yauma izin bi jahannam, dan akan didatangkan pada hari itu neraka Jahannam. Akan didatangkan pada hari itu neraka Jahannam. Dikatakan tiba-tiba tak lama kemudian perintah, ini perintah pertama daripada Allah. Allah suruh lihat. Allah suruh lihat neraka Jahannam yang dibawa untuk diperlihatkan kepada orang di mahsyar. Bagi tengok dulu, tayang dulu. Ni dia ni. Ni neraka yang orang buat jahat, orang buat maksiat, orang yang buat banyak dosa ni. Ni neraka ni. Rupa dia macam mana? Kita tengok bagaimana rupanya.
Waji'a yauma izin bi jahannam. Maknanya neraka itu akan ditarik oleh kumpulan malaikat. Berapa ribu? 70,000 malaikat tarik neraka jahannam. Dan neraka jahanam tu ada berapa kita kata? Tali dia tu, tali. Ada 70,000 juga tali. 70 dipegang oleh 70,000. Setiap Kan? lagi di 40,000. Macam itulah. Itulah. Ditarik neraka jahanam tu oleh para malaikat. Ditunjukkan. Ji'a yauma izin bi jahannam. Kalau dengar ayat ini atau kalau imam baca ayat ni kan ingat kat ketika itu. Ini kita ada di padang mahsyar, Allah dah tunjuk dah awal-awal. Awal-awal dah tunjuk dah. Tunjuk je tayang dulu ni neraka jahanam. Waji'a yauma izin bi jahannam. Yauma izin pada masa itulah barulah manusia tu dia neraka. Takutnya neraka. Dia rupanya neraka. Takut baru yatazakkaru. Barulah dia teringat. Yauma idzin yatazakkarul insan. Pada itu teringatlah manusia. Baru teringat. Anna lahu zikra. Padahal apa gunanya lagi? Apa guna lagi peringatan tu? Amalan kita tak terima dah. Tak boleh amal dah. Tak boleh dah nak bertaubat dah. Dah habis dah. Tak boleh dah. Penyesalan lah maksudnya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin pada hari itu. Yauma idzin pada hari itu barulah yatazakkarul insan. Baru ingat manusia ni baru ingat. Wa anna lahu dzikra, padahal tak ada gunanya. Apa gunanya peringatan lagi? Kemudian kita lihat ayat seterusnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ayat penyesalan. Bila saja tengok Jahannam ditarik oleh malaikat, tunjuk ini dia neraka Jahannam. Kemudian dia akan berkata, wahai ya laitani, wahai. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, ya laitani itu memang penyesalan lah tu. Ya laitani, wahai, alangkah baiknya. Ya laitani, laita. Mana? Kalau disebut ya laita tu seolah ada harapan situ, tapi harapan yang tidak boleh, yang mustahil boleh berlaku. Tak boleh dah. Dia kata ya laitani itu qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya jika aku dari dulu telah bersedialah beramal untuk penghidupan ini. Ini untuk penghidupan di akhirat tu. Jadi dah menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Langkah baiknya jika aku dari dulu telah bersedia qaddamtu untuk li hayati, penghidupan aku ini, iaitu penghidupan di akhirat. Tak guna adalah menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tak guna. Menyesal kemudian tak guna dah. Tak sakit ke kepala Cik Jam? Tidak macam tu, tak sakit ke kepala? Tak ni takut dia. Kepala dia. Pelan-pelan Okey. Okey. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ayat ni di sini laitani ini sebagai perkataan yang merupakan sebagai mengeluh, mengharap sesuatu yang tidak dapat dicapai lagi kerana telah berlalu. Kita jumpa laitani
laitana ke apa dalam Al-Quran ke, itu maknanya tamanni. Perkataan itu namanya tamanni, harapan yang impossible, tak boleh dicapai lagi. Kalau satu lagi, kalau yang boleh dicapai itu macam kita kata la'alli, la'alla, itu yang boleh dicapai. La'alla. Moga-moga, mudah-mudahan yang boleh dicapai. Tapi laita ni keluhan, penyesalan yang tidak akan dapat dicapai lagi. Mengeluh, mengharap sesuatu yang tidak akan dicapai kerana waktunya telah berlalu. Jadi soalannya dia kata, kalau aku tahulah nasib aku macam ni, mengapa aku sejak dulu padam tu, mengapa aku sejak dulu waktu di dunia dulu aku berusaha supaya mencapai hidup bahagia di hari ini. Siapa aku tak berusaha untuk mencapai hidup bahagia untuk hari ini di akhirat ni. Okey. Ustazah. Ini qaddamtu li hayati. Ustazah. Ya. Semasa kita di mahsyar besok, kita memang dah duduk di satu dunia yang lain kan? Ya. Tetapi masa di mahsyar itu, kita boleh ingat kita di dunia. Tapi semasa kita di dunia, kita tak ingat mahsyar. Kan? Ya. Sebab bagi Cik Meninggal, sebab dunia tu kita dah lalui. Dunia kita dah lalui. Mahsyar tak lalui, tapi kita beriman. Kita dengar hadis, Quran, semua tu. Jadi kalau kita beriman, kita akan, apa kata orang, sangguplah, akan tahulah yang kita akan menghadapi. Benda tu, betul tak Ustazah kan? Ya. Ustazah tengok ya, kalau katalah seseorang tu macam tok moyang saya, dia meninggal bertahun-tahun. Kalau boleh dengar bagus. Mana ada? Dia meninggal bertahun-tahun yang Ustazah. Ya. Yang kita ni baru, kalau bila kiamat tu, baru mereka dibangkitkan, hidup di dunia lain kan? Betul tak? Dengar tak? Ni, nanti dia apa besarkan suara sikit. Oh tak dengar suara saya. Dia orang tak dengar. Ya. Mereka tak dengar. Saya ambil phone tu kot. Yang lain dengar tak Kak Mun cakap ni? Tak dengar ni. Kamu cakap dengar. Kami dia putus macam putus gitu. Okey, Kak Mun cakap semula. Kak Mun kata, semasa kita di mahsyar, kita boleh ingat apa yang berlaku di dunia. Tetapi masa kita di dunia, kita tak tahu apa yang akan berlaku di mahsyar. Betul? Sebab masa di mahsyar, kita sudah lalui di dunia. Betul tak Ustazah? Kita dah lalui di dunia. Oleh itu, bila kita di mahsyar, satu tempat yang baru bagi kita. Kecuali kita beriman. Kita diberitahu melalui hadis, melalui Quran, macam Ustazah cerita ni. Jadi, kalaupun kita dah mengetahui sebab kita tak lalui benda tu, jadi kita ambil ringan. Ambil ringan di dunia ni lah maksud saya. Ya. Kan? Jadi itu yang kita nanti jadi penyesalan di mahsyar. Lagi satu, Ustazah kata tadi di mahsyar tu warna putih ya Ustazah. Padang tanah tu putih. Tanah tu putih. Memang dia sebut dalam hadis. Saya boleh bayangkanlah masa kita di Arafah. Kan? Kalau kita tengok dari jauh putih saja, tak ada apa-apa. So ketika itu kita boleh bayangkan yang masa itu tiada jurang perbezaan. Ya. Betul tak Ustazah? Tak ada jurang perbezaan. Di Arafah pun kita sudah tak ada jurang perbezaan. Ya. Untuk kita mengingati diri kita lah yang akan menempuh mahsyar.
Ya, betul ya, Ustazah? Ya. Apa kamu cakap ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Yang mahsyar ya, maknanya. Itu yang kamu nak cakap tadilah. Bila Ustazah kata mahsyar itu putih, bolehlah kita bayangkan semasa kita ada di Arafah, kalau yang dah melalui di Arafah, kan? Kesukaran-kesukaran tu ada yang melalui. Ada juga yang mudah bagi mereka. Senang nak dapat makan, senang nak dapat tempat, ada bantuan orang tolong. Betul tak Ustazah? Begitulah saya rasa di alam mahsyar nanti, kan? Ya Ustazah. Ya, maknanya memang kena menempuh kesusahan lah. Mereka yang mujrimun, maknanya berdasarkan orang kafir saja, mana orang yang melakukan dosa, mujrim, yang melakukan maksiat, ada kesusahan-kesusahan yang mereka akan lalui. Ya. Okey. Itu aja Ustazah, minta maaf ya. Sebab ada juga soalan. Ingatan tu ada, saya tengah ingatan duduk cakap tu, duduk dengar Ustazah cerita. Ustazah. Ya. Dengar? Ya. Ada soalan kat sini, ada perbincangan kat sini. Yalah, mereka kalau orang kafir tu memang kita kata dah memang kafir dah, memang ada balasan dia di mahsyar tu. Sebab kalau kita lihat daripada hadis, iaitu dikatakan di padang mahsyar tu ada macam-macam ni. Ada orang berjalan dengan kepala, jalan dengan kepala, kaki naik atas. Ada orang yang tadi yang kata berpeluh-peluh, yang bunda kata tu berpeluh-peluh. Ada orang yang macam-macam lah, mereka menerima seksaan di padang mahsyar itu. Ini kemungkinan iaitu mestilah kena kepada orang-orang yang kafir, orang yang banyak buat dosa, kan. Jadi mereka terimalah makna balasan di padang mahsyar tu. Belum lagi balasan yang akan mereka terima di neraka. Neraka belum lagi. Saya sebut tadi ya, maka lama mereka duduk di mahsyar ini sampai mereka merasa peritnya, tak dapat makan minum, sampai merasa gelisah, sampai ada semua kata bila lagi ni kita nak dihisap ni, tak tahan dah. Bila lagi nak dihisap kita ni, siapa ni yang akan menolong kita untuk kita sampai kepada hisap ni? Semua pekat duk tanya gitu. Last ada satu pertanyaan, ada satu cadangan, itu kata marilah kita pergi jumpa Nabi. Mari kita pergi jumpa Nabi. Mereka boleh tolong kita. Pergilah jumpa. Dari seorang Nabi kepada seorang Nabi, semua Nabi-Nabi tak sanggup nak pergi minta tolong kepada Allah untuk jalankan hisab ini dengan segera, sebab tak tahan dah. Masing-masing pakai kata nafsi. Kami pun nak lepas dari kami. Sampai last sekali barulah pergi jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta tolong. Nabi kita pun sanggup menolong. Sampailah Allah pun bukalah untuk nak dihisab ni. Nak hisab. Mana buka masa untuk nak hisab, nak kira amalan-amalan orang yang ada di mahsyar pada ketika itu. Jadi Nabilah orang yang pertama yang Allah beri kepada dia, itulah syafa'atul uzma. Itulah kedudukan yang tinggi yang Allah beri kepada Nabi kita Muhammad, yang boleh kita sebut sebagai, itulah yang dikatakan
Ba'athul maqamal mahmud allazi wa'adta. Kita selalu minta doa kepada Allah supaya Allah berikan maqamal mahmud, tempat yang terpuji itu bagi kepada Nabi kita. Itu di antaranya itu apa ni yang disebut sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling besar itulah yang diberikan kepada Nabi kita. Ini supaya anak orang di mahsyar tu bolehlah dijalankan hisab. Dijalankan hisab, ya. Tak lagi pergi ke apa ni? Sirat, belum lagi tu. Baru nak hisab. Jadi kita lihat bahwasanya di sana ada hadis menyatakan tentang itu. Dan kemudian seterusnya ayat kita Ustazah. Sekejap ada soalan. Orang yang mujrimun ni lah orang yang buat dosa. Dia mungkin orang ahli tauhid juga tapi dia banyak buat dosa, banyak buat maksiat. Dia tak ada dah. Orang kafir dia minta apa? Bagilah aku jadi tanah terus. Tak payah kira-kira dah. Tak payah duk kira-kira dah. Ya laitani kuntu turaba. Taklah aku ni jadi tanah terus. Kalau orang kafir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Terang ayat tu kata. Orang kafir akan kata begitu. Jadi kalau saja aku ni tanah supaya senang, tak payah duk hisap-hisap lagi. Ya. Itu terpulang kepada Allah lah, kita tak tahu. Sebab kita pun tak tahu amalan kita ni Allah terima ke tak terima ke, terima sikit ke. Ya, memang seksa ada di alam barzah pun ada seksa dia. Tapi itu terpulanglah kepada Allah kan. Ustazah. Ya. Maksudnya masa kita di padang mahsyar, maksudnya kita dibangkitkan bersama-sama orang kafir sama. Semua manusia. Keluar sekejap. Manusia, binatang semua ada ketika itu. Kan ada gambar telinga tu. Gambar telinga tu. Apa gambar telinga? Pada gambar telinga. Karena kita akan dibangkitkan semua sekali. Manusia, jin, binatang-binatang. Sampai kan binatang-binatang pun dia sama dia boleh tuntut keadilan. Kalau ada satu binatang tu tanduk kawan dia, dia hari itu dia boleh balas. Tanduk balik. Macam mana dia buat? Itu ada. Okey. Ayat kita tadi iaitulah apa dia? Dia akan berkata ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Mana dia kata wahai alangkah baiknya jika aku dari dulu di dunia dulu telah bersedia untuk penghidupanku ini. Menyesal. Kan biasalah kita ni menyesal dulu pendapatannya, menyesal kemudian lagi. Bukan tak tahu benda tu, kita tahu, tapi hati kita ni, iman kita ni tidak nak melakukan perkara yang boleh membawa kita kepada selamat kita di mahsyar nanti. Selamat kita semasa di akhirat nanti. Qaddamtu li hayati. Kemudian diteruskan dengan
Fayauma idzin la yu'azzibu 'azabahu ahad. Latifah nak tanya apa? Latifah? Latifah? Share. Ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ada dua soalan. Kalau boleh jawab. Pertamanya soalan yang pertama, di padang mahsyar nanti adakah gulungan orang-orang kafir ini dipisahkan daripada gulungan orang-orang mukmin? Satu Ustazah. Yang kedua, apakah amalan-amalan kita semasa di dunia selain kita membaca surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran seperti mana yang Ustazah pernah nyatakan pada usrah-usrah tahun lepas, untuk mendapat naungan arash di padang mahsyar, kita hendaklah selalu membaca surah Al-Baqarah kan Ustazah, dan juga surah Al-Imran, kerana itu dua surah akan datang berbondon-bondon seperti burung yang akan menebarkan sayapnya untuk kita di padang mahsyar daripada dari naungan arash lah, daripada panas terik di padang mahsyar. Selain daripada amalan-amalan baca Quran, terutama surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, apa lagi yang Ustazah boleh kongsi atau share dengan kami kat sini, amalan-amalan yang patut ataupun yang mesti kita lakukan untuk mendapat kesenangan, keselesaan di padang mahsyar terutamanya Ustazah. Apa amalan-amalan yang Ustazah rasa boleh kongsi untuk kami di sinilah, supaya kami dipermudahkan di padang mahsyar nanti. Terima kasih Ustazah. Sifat pemaaf. Nah, itu di antara penyelamat manusia di padang mahsyar. Sifat pemaaf. Seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semuanya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Oleh itu, damaikan antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi kata itulah sifat pemaaf ini sebagai salah satu daripada untuk menyelamatkan kita semasa di padang mahsyar nanti. Yang membaca Al-Quran tu yang terutama surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran tu betul ke Ustazah? Kalau kita ada dalam hadis sebutkan. Pada itu mana kata menyelamatkan rumah tangga kita kan, surah Baqarah tu. Selain daripada itu, dan banyaklah amalan-amalan yang baik yang kata amanu wa amilus solihat. Kalau kita beriman betul-betul dan kita beramal soleh. Amal soleh ni banyaklah. Macam-macam amal soleh. Akhlak-akhlak yang baik itu adalah termasuk dalam amal soleh. Cuma itulah yang yang kadang-kadang ada khusus disebutkan macam tentang tentang pemaaf ni. Sifat pemaaf ni sebagai penyelamat kita di padang mahsyar nanti. Macam kita kalau kita menyelesaikan perselisihan antara orang yang terlibat dalam perselisihan tu dan memadamkan api kemarahan yang sedang membakar. Itu pemaaf tu. Sebab itu dikatakan sifat pemaaf ni mempunyai nilai yang tinggi. Iaitu Islam menganjurkan persaudaraan sebagaimana dijelaskan ya Quran tadi pula. Jadi apa yang kita lihat dalam realiti kehidupan kita, maknanya sifat ini seolah macam tak ada lagi kan. Sifat ini macam tak ada lagi di kalangan kita. Boleh bilang lah kalau ada pun. Siapa yang sanggup memaafkan tu makna boleh bilang lah. Kebanyakannya sifat itu masih kita kata menebal dalam diri seseorang.
kita tidak mudah dilaksanakan. Pendek katanya Ustazah, kita janganlah berdendam Ustazah. Lebih kuranglah sentiasalah berlapang dada walaupun apa saja yang kita terima daripada ada setengah-setengah orang yang tidak suka kepada kita, tapi kita berbaik sangka. Ustazah, husnuzon Ustazah, berlapang dada, jangan berdendam Ustazah kan. Kita kata orang kita jernihkan walau apa pun. Tak semua insan yang suka kepada kita. Kita jangan berdendam Ustazah. Berlapang dada dan husnuzon. Ya Ustazah. Al-Quran terang-terang disebut wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan. Dia termasuk dalam orang-orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan. Ya. Ya. Boleh? Tapi kalau kita sebut itu ya mungkin tak cukup. Sebab kalau kita buat salah dengan manusia, kita kena pergi jumpa dia sendiri. Kan? Betul tak? Kita dengar lah. Ceramah-ceramah. Kita dengan Allah tak apa, kita direct terus Allah. Tak apa. Tapi dengan manusia, kita kena pergi minta maaf kat dia. Kita boleh juga sebut lagi, tapi tak tahu sekadar mana Tuhan nak terima kan. Mana kita kena jumpa dia. Minta maaf, aku dah buat kat hang macam ni, aku dah kata kat hang macam ni. Mana kita kena selesaikan. Susah tu. Tak senang. Ustazah. Okey, rentetan daripada apa yang Ustazah cakap, kalau kita ada kesalahan semasa kita hidup ni, hendaklah kita memohon maaf kepada orang. Contohlah kita mengumpat atau mengata kepada orang A, jadi kita harus berjumpa dengan orang A tu meminta maaf secara open, face to face. Kalau kita bersalah dengan Allah, kita mohon kepada Allah. Okey, kalau let's say lah Ustazah, orang yang kita contoh orang yang kita zalimi, yang kita buat dia menyebabkan dia rasa macam tertekan, sakit, derita dengan tindakan kasar, zalim kita tu kepada dia. Seandainya orang tu dah tak ada lagi di dunia ataupun dia dah berpindah ke tempat lain ataupun dia pergi ke overseas, kita puaslah mencari dia. Bagaimana cara untuk kita meminta maaf atau bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ni, sebab kita rasa macam bersalah selagi kita tak dapat jumpa dia, sedangkan kita dah tahu dia tak ada lagi tinggal ataupun menetap di Malaysia. Mungkin dia dah berpindah di alam, maksud HL dia dah masuk PAH, dia dah berpindah ke negara lain, contoh di Jakarta ke New Zealand ke. Kita tak dapat nak jumpa dia, minta maaf. Adakah cara lain, bersedekah ke? Dengan cara bersedekah kita dapat menghapuskan dosa kita kepada si A tadi tu. Kalau dia dah meninggal ke contohnya, bagaimana cara kita nak minta maaf dengan dia tu? Sedangkan kita bersalah dengan manusia, kita kena minta maaf dengan dia kan Ustazah? Dengan Allah kita direct aja, tapi dengan manusia yang lain, kita kena jumpa dan minta maaf dengan orang tu. Selagi dia tak maafkan, maknanya selagi itulah dosa kita kan Ustazah. Tapi kalau dia dah tak ada atas dunia ni, dah berpindah, masuk PAH dia dah berpindah ke tempat lain, contoh dah duduk di Jakarta ke, di New Zealand ke, kita dah tengok dia dah tak ada. Macam mana nak buat tu Ustazah? Adakah dengan cara bersedekah, isi duit tabung, kita boleh selesai masalah ni Ustazah? Kita banyak buat kebaikan lah. Kalau kita boleh jumpa lagi, kita boleh jumpa secara telefon ke apa-apa tu, boleh lagi tu, boleh hubungi lagi kalau dia masih ada. Kalau dia masih tak ada, dia dah pergi dah ke alam barzah dah. Itu makna kita kena mencari jalan lah. Kita banyak buat kebaikan lah. Apalagi banyak buat kebaikan dan beristighfar banyak-banyak. Beristighfar banyak-banyak kepada Allah. Itu je lah. Apa jalan lagi? Banyak buat kebaikan. Kalau kita boleh lagi jumpa, kata kalau dia ada di Jakarta ke mana, boleh lagi tu. Boleh usaha lagi cari. Ustazah. Mungkin ya. Kita amalan kita tak banyak mana.
dan kita tak tahu kita boleh terima Allah pun tidak. Ya. Kita boleh berdoa kan untuk mendapat keredaan Allah. Betul tak? Ya. Rahmatnya. Berdoa. Ya. Banyak amalan selain daripada berdoa, berzikir, sembahyang sunat-sunat tu, sembahyang sunat banyak. Sembahyang mana kita mohon kepada Allah. Banyak sujud kepada Allah. Macam kita dengar ada satu hadis yang Rasulullah kata kepada salah seorang sahabat yang bekerja untuk dia, bekerja untuk Rasulullah, yang selalu sediakan air wuduk untuk Rasulullah. Rasulullah pun kata kepada sahabat tu, Rasulullah tengok makna setia sahabat tu bekerja bersungguh-sungguh untuk Rasulullah. Dia kata, kamu mintalah apa yang kamu nak minta. Rasulullah kata tadi, mintalah apa yang kamu nak minta. Kata dia kepada Rasulullah, aku tak nak minta yang lain, aku nak minta satu je. Aku boleh duduk murafaqatan, aku boleh duduk bersama-samamu di dalam surga nanti. Satu tu je. Rasulullah kata tak ada yang lain, satu tu je. Cukup satu tu je, aku tak mau yang lain. Mintalah yang lain. Rasulullah kata, mintalah yang tak, aku nak satu tu. Okey, kalau kamu nak juga satu tu, taklah tolong aku. Itu dengan cara, kalau kamu nak dapat duduk dengan aku, hendaklah kamu banyak sujud. Banyak sujud. Mana banyak sembahyang lah. Banyak sembahyang. Mana? Selain daripada sembahyang fardu, itu sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat. Banyak kan sembahyang sunat. Kita lakukan. Dan di samping itu, kita berdoa. Sebab dalam sembahyang pun, ada tempat-tempat yang kita boleh memanjangkan doa kita kan. Yang menunjukkan bahawa kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Macam kawan tadi kata, minta keredaan Allah. Maknanya dalam masa sujud itulah, sujud. Sebab kita kalau sembahyang sunat seorang-seorang ni, lagi baik kita boleh buat sujudlah mana pun, mana pun. Boleh buat kita nak sujud macam para sahabat yang kadang sujud sampai disangka ke, dia ni sujud dah innalillah kan, macam mana ni? Mana kita tak boleh lah sampai macam tu kan. Itu kita maknanya boleh menunjukkan bahawa kita bersungguh-sungguh sujud dan kita faham apa yang kita mohon kepada Allah. Kita faham apa yang kita minta kepada Allah. Mungkin sampai boleh mengalirkan air mata, mohon sungguh-sungguh kepada Allah. Mohon keredaan Allah. Solat duduk kat kursi. Ya. Yalah, nak buat macam mana? Maknanya dia, kalau itu dikatakan jangan sampai membahayakan diri pula. Kalau kita nak gagah buat sujud juga, nanti kita bersungkur ke apa kan. Sekadar yang kita boleh. Wa'ada kaifasya'a. Macam mana dia boleh, setakat yang dia boleh. Kan? Kalau dia boleh buat, tapi kalau dia tak boleh, sekadarnya lah, sekadar yang dia boleh. Itu sebab dikatakan agama ni bukan payah, senang. Dia ada cara-cara dia yang kita boleh buat. Yang apa ni? Dikatakan agama tu ringan. Kalau kita tak boleh sujud, macam mana nak sujud? Kita lakukan sekadar yang boleh. Tunduk rokok tu sekadar yang boleh. Sujud pun sekadar yang boleh. Okey. Ustazah, tadi yang soalan PAH yang nombor 1 tu Ustazah tak jawab lagi. Yang mana? Yang di padang mahsyar nanti, adakah gulungan orang-orang kafir ini dipisahkan tempatnya? Maksudnya tidak dicampurkan di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman ataupun orang-orang Islam lah. Adakah di padang mahsyar tu semua campur? Orang-orang kafir, orang Islam dicampur semua, ya Ustazah? Campur semua lah. Campur semua. Di mahsyar tu. Sebab belum dipilih lagi, belum dihisap lagi. Okey. Baik. Dan masa tu pun semua pekat telanjang bogel lagi tu, semua bogel, semua
Tak ada apa satu. Semua. Mana dikatakan di padang mahsyar tu, kita dalam saiz kita ni, dalam saiz kita sekarang ni. Saya dengar ada satu ceramah ustaz tu dia kata, kita dalam saiz kita tu masa di mahsyar tu. Sebab kita belum masuk neraka, belum masuk syurga. Belum lagi dihisab, ditimbang amalan. Once kita dikatakan kamu neraka, masuk dalam neraka, jadi besarlah badan kita, besarlah gigi kita kan. Kita masuk syurga. Apa? Ini sama dengan kita punya tok nek kita Adam, berapa hasta? Berapa hasta? 60 6 hasta. 10 lah. 60 hasta kan. Ruang tu ya. Kalau dalam neraka tu tak kira. Gigi dia saja besar gunung Uhud, gigi saja. Kalau ni badan dia, kalau daripada bahu ke bahu ni dikatakan daripada Mekah ke Madinah kan lebar tu. Boleh kita bayangkan macam mana. Begitulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dia kata Allah macam mana tu. Besar seorang pun dah besar tu macam mana ramai-ramai tu. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi pakaian, adakah selepas kita dihisab dapat keputusan neraka atau syurga, yang masuk atau syurga tu bila diberi pakaian? Sebab kita dalam keadaan telanjang kan. Mereka yang mula diberi pakaian, yang mula diberi ialah kepada siapa? Nabi Ibrahim, kalau tak salah ya. Mula-mula diberi, lepas itulah baru diberi kepada yang lain kan. Hisab lah. Ya. Dia kata semua manusia tak kira siapa apa. Yang besar ke yang kecil ke. Tapi maknanya kepada mereka, sebab mereka tak ada dosa kan. Mana mereka tak ada rasa lah macam dirasai oleh orang yang buat dosa tu. Tak rasa lah macam tu. Kalau orang yang buat dosa tu dia rasa perit lah duduk di padang mahsyar tu. Dengan lapar, dengan dahaga, dengan sakitnya, dengan rasa lamanya. Kalau ni orang beriman, orang yang tak ada dosa, dia rasa sekejap lah, masa tu tak adalah duduk lama. Tahulah Allah bagi kenikmatan macam mana kita pun tak tahu, tak terbayang macam mana Allah beri kenikmatan. Masa tu tak ada pakaian lagi, tak ada pakaian, semua telanjang boleh. Kalau kita tengok dalam satu hadis Aisyah bertanya, mana Rasul tak berpakaian, orang tak berpakaian masa tu semua tak ingat dah, tak fikir dah, tak rasa nak tengok pun. Kalau tengok pun tak ada apa-apa, sebab masing-masing likulli dalam Quran kata sya'nun yughni, masing-masing dok kira diri dia. Kira dia dok ingat aku ni lepas ni nak dapat apa, aku lepas ni aku dapat catatan amalan daripada tangan kanan ke tangan kiri, dok fikir tu. Tak ada teringat dah. Orang sebelah telanjang bogey tak ada dah. Apa semualah. Masa tu tak ada hukum-hukum apa dah. Mana ada hukum dah. Orang perempuan yang duduk asin daripada lelaki, mana ada hukum apa dah. Bapak Izzah, apa khabar? Okey. Sampai di mana kita? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kita mohon kepada Allah supaya kita janganlah sampai jadi penyesalan macam apa yang disebut di dalam ayat 24 ini.
Fayauma izin, ingat. Fayauma izin, yauma izin. Berapa kali yauma izin kita jumpa dalam ayat ni? Maka pada hari itu, pada hari itu. Fa, maka yauma izin, yauma hari izin itu. Maka pada hari itu tidak siapa pun dapat mengazab seperti mana azabnya. Ingat. Tak ada azab yang lebih dahsyat daripada azab Allah. Itu maksudnya. La yu'azzibu azabahu ahad. Pada hari itu. Lagi apa? Wala yusiqu wasaqahu ahad. Dan tidak siapa pun dapat mengikat seperti ikatan. Apa yang akan ikat kita di hari kiamat nanti? Kalau kita yang buat salah. Itulah apa? Besi yang akan melengkar tubuh kita, badan kita. Apa yang akan ikat lagi? Itulah belenggu yang disebut di dalam ayat Al-Quran. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Inna a'tadna lil-zalimin. Kami sediakan untuk orang yang zalim. Apa dia? Inna a'tadna lil-zalimin. Pada orang zalim. Salasil. Salasil makna rantai besi. Rantai besi. Rantai besi yang panas. Rantai besi yang panas. Neraka punya balasan. Lagi apa? Wa aghlalan. Dan yang ikat tengkok ni. Jadi maknanya itu yang disebut ni. La yusiqu wasaqahu ahad. Dan tiada siapa yang boleh mengikat seperti katanya. Katanya amat kuat. Katanya amat ketat. Tak ada siapa yang boleh lawan dengan Allah ikat ikatan itu di neraka nanti. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Oleh itu apa? Hendaklah. Ayat yang seterusnya. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapakah yang akan menerima panggilan ini? Kita harap, kita berdoa kepada Allah. Semoga kita lah di antara orang yang Allah akan seru dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Dalam hal keadaan dia meridhoi dan diridhoi. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah kamu. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Radiyatan mardiyah. Lagi diridhai. Maka masuklah kamu. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam jemaah hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam syurgaku. Wa dkhuli jannati. Kita tengok sebab turun ayatnya, turun ayat yang ke-27 ini. Itulah ayat ini turun. Ia diturunkan kepada Hamzah. Hamzah ni siapa? Hamzah ini dapat saudara Nabi kan? Hamzah yang dia mati syahid tu. Beliau juga meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah bersabda. Dia makna satu, ayat ini diturunkan kepada Hamzah. Siapa Hamzah? Itu
bapa saudara Nabi yang syahid di dalam, tentulah dia sudah melakukan pengorbanan yang besar, ya, itu memerangi, berada di dalam peperangan fisabilillah untuk menegakkan kalimah Allah. Memang besar jasa. Sebab itu Allah seru kepada dia, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Juga dikatakan Ibnu Abbas juga mengatakan bahawa ayat 27 ini turun kepada itu apabila siapa? Sayyidina Utsman bin Affan yang telah membeli Telaga Rumah. Nama telaga tu. Sebab telaga tu untuk diminum oleh mana dia beli telaga tu, dan Rasulullah kata suruh dia wakaf telaga tu untuk diminum. Maka dia mendapat keampunan daripada ghafarallahu lahu. Dia pembelilah. Rasulullah kata siapa beli bi'ru rumah ni untuk diminum oleh orang, Allah akan ghafarallahu lahu. Man yashtari bi'ra rumah yasta'zibu biha ghafarallahu lahu. Bila Rasulullah sebut dia itu, dialah orang yang utama mana terus pergi membeli telaga tu. Ashtaraha Utsman, telah dibelinya oleh Utsman ibn Affan. Faqala, Rasulullah kata pada dia, hal laka an taj'alaha siqayatan linnas. Maksudnya Rasulullah kata, boleh tak kamu jadikan telaga ini untuk boleh diminum oleh orang ramai? Maknanya jadikan sebagai wakaf lah telaga tu. Dia pun kata na'am. Maka bila dia kata na'am saja, fa'anzalallah fi Utsman, maka Allah pun menurunkan ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu kepada Utsman bin Affan. Tak tahulah ada lagi. Tak ada dibawa melawat lah, tak ada orang kot. Mungkin dia telah jadi wakaf lah juga kepada masjid tu. Dia jadi harta wakaf masjid lah. Tanah dia tu, kalau ditimbus pun makna masih berjalan dia punya sebagai amal jariah dia lah. Kemudian kita lihat dalam kitab ini menyatakan tentang ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Itu cerita tentang daripada Hasan Al-Basri. Dah sedengarkan? Qala Al-Hasan Al-Basri, inna Allah Ta'ala idza arada an yaqbida ruha abdahu al-mu'min. Allah Ta'ala apabila dia nak ambil roh hamba dia yang mukmin, itma'annat an-nafs ila Allah. Hamba mukmin tu ditenangkan untuk kembali kepada Allah. Wa tama'anna Allah ilaiha. Qala Amr bin al-As. Ini Amr bin al-As, sahabat ya, juga menceritakan iza tuwfiyal mu'min, apabila seorang mukmin nak wafat, arsalallahu ilaihi malakain, Allah utuskan kepadanya 2 malaikat. Wa arsala ma'ahuma tuhfatan minal jannah, dan Allah mengutuskan kepada kedua malaikat itu supaya membawa satu pemberian daripada syurga, satu tuhfah, satu pemberian lah daripada syurga. Fayaqulani laha, kemudian kedua-dua malaikat tu akan berkata kepada roh tu, kepada roh yang mukmin ni. Kita harap kita adalah tergolong dalam roh mukmin ya. Kita harap Allah tetapkan kita sebagai roh nanti sebagai roh mukmin. Apa kata malaikat kepada roh orang mukmin tu? Ukhriji ayyatuhan nafsul mutmainnah radiyatan mardiyatan wa mardiyan anka.
keluarlah wahai jiwa yang tenang itu dengan keadaan kamu redha dan diredai, radiyatan mardiyah. Ukhruji, keluarlah kamu ila ruhin wa raihan wa rabbi radin ghaira ghadban. Keluarlah kepada ruh, pada wangian. Kalau ruh yang baik tu ya. Wa rabbi radin, keluarlah kepada Tuhan yang redha, ghaira ghadban, Tuhan yang tidak murka. Fatakhruj, keluarlah ke atyabar rihil miski, seperti maka keluarlah seperti wanginya al-miski, wangian miski. Itu satu hadis ya. Satu hadis lagi, wa zakaral hadis wa qala Sa'id bin Zaid cerita, qara'a rajulun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki membacakan ayat ni di sisi Nabi. Qara'a rajulun, membaca seorang lelaki 'inda Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca apa? Ayat ni lah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sampai habislah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia baca sampai habis. Kemudian pada masa itu Abu Bakar ada di situ, sahabat Nabi ya, yang setia dengan Nabi. Faqala Abu Bakar kata apa? Ma ahsana hadza ya Rasulullah. Alangkah bagusnya, eloknya ayat ni ya Rasulullah. Ma ahsana hadza ya Rasulullah. Apa terasa macam kita nampak ya Rasul Abu Bakar bersama-sama dalam majlis Rasulullah mendengar hadis ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar kata, alangkah baiknya ayat ini ya Rasulullah. Ma ahsana hadza ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innal malaka sayaquluha laka ya Abu Bakar. Sesungguhnya malaikat akan menyebut ayat ini kepadamu ya Abu Bakar. Ya Allah, alangkah bahagianya Sayyidina Abu Bakar yang Rasulullah memberi jaminan bahwasanya malaikat akan menyebutkan ayat ini kepada Abu Bakar. Innal malaikat sayaquluha, malaikat akan menyebut, akan berkata laka kepadamu ya Abu Bakar. Itu satu cerita. Satu cerita lagi, waqala Sa'id bin Jubair, mata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang selalu meriwayatkan tentang tafsir ayat ya. Dia ni adalah sepupu Rasulullah, anak saudara. Sebab Rasulullah adalah anak saudara kepada Abbas, Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ni adalah sepupu Rasulullah. Mata Ibnu Abbas di Taif. Ibnu Abbas ni rupanya dia meninggal di Taif. Faja'a ta'irun, maka datanglah apa dia ta'irun? Seekor burung. Ta'ir, seekor burung. Lam yura ala khalqatihi ta'irun qattu, yang tak pernah dilihat burung yang semacam tu. Peliklah, mana burung ni burung pelik. Lam yura ala khilqatihi ta'irun qattu. Jadi apa yang dilakukan oleh burung ni? Fadakhala na'syahu, burung ni masuk dalam keranda siapa? Tadi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mati, burung yang pelik ni masuk dalam na'syahu. Fadakhala na'syahu, masuk dalam keranda dia. Summa lam yara kharijan minhu, tapi tak lihat dia keluar ke mana? Tak keluar. Dia masuk terus dalam tu. Tak keluar. Summa lam yara kharijan minhu. Falamma dufina, pada masa dikebumikan Ibnu Abbas ini, tuliyat hazil ayat. Tiba-tiba terdengar ayat ini dibaca. Dufina, tuliyat hazil ayat, dibaca ayat ini. Ala syafiril qabri, di tepi kubur.
Itu dia. Kelebihan yang diperolehi oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ayat ini dibaca di tepi kubur dia. La yudra man talaha. Tidak diketahui siapa yang baca itu. Tak diketahui siapa yang baca. Kemungkinanlah dirupakan malaikat kot. Malaikat rupa sebagai burung masuk dalam tu. Tak tahu. Itu semua Allah SWT yang tahu. Jadi dibaca ayat tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi dengan ayat ni banyaklah kita lihat peristiwa-peristiwa yang berlaku daripada zaman Nabi lagi tentang kelebihan ayat ini bagi orang yang Allah beri kepada dia jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah dia pada ayat yang kita bacakan tadi. Okey. Jadi ya, maknanya apa yang kita dapat fahami daripada ni, maknanya kita memahami daripada ayat yang berapa? Ke-21 pada ayat yang ke-21 itulah mengenai bahawasanya Allah akan memberi balasan. Allah akan memberi balasan atau kita akan melalui detik-detik di mana akan berlaku dakkan dakka, zadukatil ardu dakkan dakka. Nah, detik yang akan berlaku itu kiamat. Akan berlaku kiamat, dan bila berlaku kiamat maka Allah lah yang akan datang untuk menentukan. Ja'a rabbuka, Allah akan datang untuk menentukan hukum kepada setiap manusia, dan di sana kelihatan juga suasananya, iaitu ada malaikat yang berdiri bersosok nak menunjukkan tentang keagungan Allah SWT. Dan di hari itu juga ditunjukkan neraka Jahannam kepada manusia supaya mereka dapat melihat itu dia neraka Jahannam. Dan Allah seolah menempelak di sini, barulah pada hari itu manusia akan ingat. Barulah pada hari itu baru dia nak ingat, tapi ingatan dia sudah tidak berguna lagi. Ingatan dia sudah tidak berguna. Dan Allah ingatkan juga bahawa azab Allah tidak ada tolak bandingnya. Ikatan, kalau Allah ikat dengan apa ni? Dengan besi ikatan dia tu, ataupun dia meletakkan belenggu, mana terlalu kuatlah, tak ada yang sekuat yang diikat oleh, tak ada yang sekuat diikat oleh orang lain. Mana ikatan Allah itu adalah kuat. Dan diakhirkan dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang menyeru jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Okey, mungkin setakat itu je lah untuk hari ini. Kita selesai membaca surat tafsirnya, iaitu suratul Fajr. InsyaAllah akan datang itu kita pergi kepada suratul Balad. Suratul Balad.